Okey, kita dah pun discuss macam mana cara nak selesaikan soalan 2A dan 2B. Sekarang kita nak cerita tentang nombor 2C. Okey, nombor 2C macam mana cara nak selesaikannya. Itu dia. So far dapat berapa jawapan dia? Dah ada try kan? Dapat berapa jawapan dia? 100/3 100/3. 100/3. 1/3 semua Ada siapa yang dapat jawapan yang lain tak? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey. Hopefully korang dah berempat ni dah discuss offline. So senang sikit lah. So kalau dapat 1/3, saya fikir saya tak saya mungkin tak walk through dia punya solution dalam sesi ni lah sebab dia ambil masa yang lama. Saya akan ceritakan strategi dia. Okey. Yang 2C ni ada dua cara lah saya tengok. Dua cara yang boleh kita selesaikan. Cara yang pertama, kita menggunakan paksi X. Kita gunakan paksi X beginilah. Kita guna paksi X, kita cari dia punya nilai X ni. Nilai dia kita dah dapat dah kan dulu. Nilai dia 2 kat sini. 2. Kemudian kita nak cari kita gunakan luas yang besar, luas di bawah garis lengkung tu. Okey, luas ini. Luas ini apa dia? Itu adalah luas bahagian ini. Tak tahulah korang nampak tak highlighter warna kuning tu. Okey, itu cari luas tu dulu. Kemudian tolak luas segitiga. Kita menggunakan paksi X apa saya sebut paksi X sebagai apa reference lah. Okey, kita ambil luas kawasan yang besar tu di bawah garisan lengkung, tolak luas segitiga, kita dapat jawapan dia. Kita dapat kawasan yang tengah tu. Okey, jadi kita carilah, kita gunalah formula BA untuk fungsi 5x dx sebab kita guna paksi X, jadi kita guna dx lah. Kemudian tolak luas segitiga tu. Okey, lagi segitiga tu mudahlah. Kita ambil lebar, cari tinggi, bahagi ni setengah bukan katakanlah lebar darab tinggi bagi 2. Okey, dapatlah jawapan dia. Okey, itu cara dia. Jadi jawapan dia betul lah 100/3 100/3 jawapan dia. Unit persegi. Okey, itu cara yang pertama. Okey. Hanya cara yang pertama ni kita guna paksi X ni kita mungkin akan terkeliru sedikit lah. Sebab apa? Sebabnya kita dah discuss di hari Ahad lepas. Masa saya bagi special assignment tu. Mana dia Mana special assignment tu? Hilang pula dah special assignment. Sekejap tengok balik. Yang ini. Ini yang kita buat special assignment lepas. Inilah dia punya complication dia. Saya harap korang masih ingat lagi Kita nak cari luas. Kita nak guna formula tadi tu. Formula yang saya cakap tadi. Kita nak cari daripada 20 ke 0 untuk fungsi 5x. 5x dx. A tolak B tu. Sebab kita keliru, kita dapat keseluruhan ini ataupun kita dapat separuh saja. Jadi di situ ada sumber kekeliruan ataupun sumber-sumber kesilapan. Alright, itu cabaran yang pertama untuk metod yang pertama. Metod yang kedua saya fikir lebih selamat. Metod kedua apa dia? Metod kedua mana dia?
Ni dia. Okey, method kedua. Ini tadi ni method yang pertama ya. Saya tuliskan. Method yang pertama. Okey. Yang kedua ni kita guna paksi Y. Guna paksi Y sebagai reference. Okey, sebenarnya saya dah cuba jawab guna paksi X dan paksi Y. Dua-dua jawapannya sama. Hanya guna paksi Y ni lebih selamat sebab dia selamatkan kita daripada kekeliruan. Apa yang kita perlu buat? Kita cari luas segitiga dengan paksi Y this time, bukan paksi X lah. Kita cari segitiga ni. Alright. Guna highlighter, warna apa nak guna? Warna hijau. Okey, dia guna cari luas segitiga tu. Kemudian tolak luas di bawah garis lengkung. Kita akan dapat luas kawasan yang berlorik yang kita dikehendaki cari tu. Okey. Jadi kita ada Y kuasa 2 tolak 5X. Okey. Fungsi tapi kita nakkan Y bermakna kita nakkan X, bermakna X adalah bersama dengan Y kuasa 2 per 5. Jadi apa kita buat? Kita cari L adalah bersama dengan garis segitiga tadi tu. Tolak kawasan yang lori hitam tadi tu. Jadi segitiga tu sama juga tinggi darat lebar bagi 2. Tolak daripada B ke A, saya tak ingat dia punya nilai dia, apa limit dan lower limit. Fungsi Y kuasa 2 per 5 dy. Kalau buat ini, kita akan dapat 100 per 3. Okey. Kalau korang berempat ada buat guna paksi X ke guna paksi Y? Paksi Y. Guna paksi Y very good. Guna paksi Y lebih selamat. Kalau guna paksi X pun okey juga, hanya kekeliruan tu lah. So very good. Kalau dah guna paksi Y, very good. Itu cara yang lebih selamat lah. Okey, ada apa-apa nak tanya tak kat sini? Tak ada, cikgu. Saya rasa okey sebab semua orang mau dapat jawapan 100 per 3. That's good lah. Okey, yang ini. Yang ini mencabar. Soalan nombor 3, A dan B. A dan B ni kedua-dua pun mencabar. Kita discuss, kita tengok soalan nombor yang A ni dulu. Masalahnya dia tak bagi graf. Dia suruh kita lukis graf. Sebenarnya lukis graf pun sepatutnya bukan satu masalah. Sebab cara nak melukis graf ni sebenarnya semua orang dah belajar kot rasanya. Cara nak melakar graf. Okey. Ada dua fungsi di sini, iaitu yang pertamanya ialah Y bersama dengan negatif X kuasa 3 tolak X kuasa 2. Dan yang keduanya Y bersama dengan tolak X kuasa 2. Okey, yang pertama saya buat warna yang berbeza lah. Warna yang berbeza guna hijau. Y bersama dengan tolak X kuasa 2. Okey. Yang pertama ni kita ada kuasa 3 kat situ. Okey. So bentuk dia dia punya perkali adalah negatif. Saya nak tanya korang semua, bentuk graf ni sepatutnya bentuk macam mana? Bentuk yang macam ini ke atau bentuk yang macam ini? Yang A atau B? Siapa boleh bagi jawapan kat saya? B. Okey, siapa lagi jawab B? B. Saya rasa B. B. Ada siapa nak jawab A tak? Tak ada ya? Okay. Tak ada. Memang betul B. Okey. B ni bentuk dia begini sekiranya kita ada minus
X kuasa 3 ataupun minus A lah. A ni pemalar. Kalau positif, baru dia akan jadi bentuk A ni. So, untuk graf ni dia bentuknya sebegini. Okey? Alright, itu perkara paling utama. Dan yang kedua ni, fungsi yang kedua ni adalah ada negatif X kuasa 2. So, dia bentuknya macam mana? Bentuk muka senyum ke muka sedih? Mana satu? Sedih. Muka sedih. Memang sedih pun tengok soalan ni. Memang betul. Okay. So, dia ada dua graf ni. Dan cara yang paling mudah nak melakar graf ni. Okay, saya delete lah sekejap ni. So, kita dah tahu dia bentuk dia macam ni lebih kurang. Cara yang pertama dia, kita tengok di mana dia meminta spaksi X. Di mana dia meminta spaksi X? Okey. Bila Y bersamaan kosong, mana spaksi X lah. Bila X mana minus X kuasa 3 tolak X kuasa 2 bersamaan kosong. Ataupun kita kata, kita fakturkan, dia jadi minus X kuasa 2 X tambah 1 bersama dengan kosong. Bermakna di mana dia merentas pasti X, iaitu pada X bersama dengan kosong dan X bersama dengan negatif 1. Jadi graf dia akan kelihatan begini. X bersama dengan kosong dan dia punya bentuk dia tadi, dia ada dua saja tempat dia merentas paksi X, bermakna ini X, ini Y. Maknanya bentuk dia lebih kurang sebegini. Dia punya minimum point dia, titik minima dia dekat asalan. Dan ini titik maksima dia. Dan ini negatif 1, ini kosong. Begitu bentuk dia. Okey? Boleh? Bentuk dia lebih kurang lah. Boleh cikgu. Dah terbalik dah ni. Terbalik dah. Alah, saya dah terbalik. Terbalik dah. Tadi kita discuss tadi kan. Bentuk dia sebegini. Bentuk dia sebegini, sorry. Bentuk dia sebegini. Baru betul. Bentuk dia begitu. Saya adjust balik lah. Tak betul dah ni. Dah tak elok dah gambar dia. Saya buat balik. Bagi elok sikit. Gitu. Kemudian dia maximum point dia, titik maksima dia kat situ. Dan dia turun. Allah. Selalu dia jadi macam ni. Hilanglah graf tadi. Saya tertekan butang. Sorry. Right, macam tu. Lebih kurang macam tu bentuk dia. Jadi ini negatif 1 dan ini asalan dia kosong. Kosong. Okay. Itu bentuk dia. Sebenarnya kita boleh guna teknik pembezaan lagi untuk cari titik minima dan maksima. But let's not go there. Okay. Panjang ceritanya pula nanti. Alright. Kita tengok graf yang kedua pula. Graf kedua macam mana bentuk dia. Kita dah tahu muka sedih. Di mana dia meminta spasi X bila Y bersama dengan kosong. Maknanya negatif X tolak X kuasa 2 bersama dengan kosong. Ataupun kita fakturkan keluar faktor minus X jadi 1 tambah X. Maknanya dia meminta spasi X pada X bersama dengan kosong dan juga X bersama dengan negatif 1. Sama juga. Negatif 1 kosong dan dia muka sedih. Muka sedih dia begini. Complicated ni, memang complicated. Okay. So, kalau kita combinekan dua-dua graf tu, dia akan jadi lebih kurang sebegini. Kalau kita letakkan dalam satu ke atas, dia akan jadi begini lebih kurang itu garisan yang kuasa 3 tu. Dan satu lagi
begini. Dia panjang lagi. So garisan yang dikata luas rantau di antara dua lengkung tu ada 3 tempat. Dia kata dia apa ni, dia menyilang pada titik -10 kat sini, kemudian pada asalan, dan juga pada 1 -2. 1 -2. Ini 3 tempat dia bersilang. Jadi kawasan dia nak tu di mana? Kawasan dia nak tu berada kat sini dan sini. Memang complicated gila lah soalan macam ni. Okay, so far boleh faham tak? Boleh cikgu. Ada 3 kawasan dia bertemu, dua lengkung ni. Ada 3 koordinat yang dia beri tadi tu. Okay. So, saya nak create satu lagi slide sekejap Okay. So itu bentuk dia lebih kurang ni kenapa tak boleh delete? Okey, boleh. Jadi kat sini dia jadi macam mana? Susah sangat ni. Kita tengok kawasan rantau, saya namakan ini A dululah A dan rantau B. Sebab A dan B ni kena solve differently, berbeza. A, kita ambil kawasan yang bahagian yang atas tu tambah bahagian yang bawah. Jadi kita gunakanlah pengamiran daripada 0 ke -1 kan. Yang atas tu kita kamirkan negatif, mana dia? Negatif X tolak 2 dx. Kemudian tambah, kena bubuh modulus sebab di bahagian bawah jadi negatif dia jadi negatif. Jadi kita bubuh 0, 1 negatif X kuasa 3 tolak X kuasa 2 dx. Kalau kita work out, kita cari kedua-dua pembezaan ni, kita akan dapat nilai luas A. Baru A baru. B pula, kita boleh guna pasti X. Ini nilai dia 1 kat situ. Alright. Jadi kita buat, kita cari luas yang besar sikit tolak luas yang kecil. Lebih kurang macam itulah. Jadi yang besar tu, sebab di bahagian bawah dia akan jadi negatif, kita bubuh modulus daripada 1 per 0 negatif X kuasa 2 dx, tutup modulus, tolak kawasan modulus yang kedua pula, iaitu 10 negatif X kuasa 3 tolak X kuasa 2 dx. Buat ni, kemudian kita campurkan. L dapat B, dapat A. L adalah bersama dengan A tambah B. So kita akan dapat jawapan. Okay, complicated ni. Ni complicated, panjang cerita dia. Dia cabaran pertama sekali nak lukis graf tu. Okay, cabaran pertama nak lukis graf. Kemudian kita nak cari luas A. Luas A pun terdiri daripada 2 region. 2 region yang kita baru cakap tadi tu. Luas B pun kita nak tolak 2 region juga. Jadi cerita dia panjang. Kalau saya buat mengajar sekarang, habis setengah jam buat ini saja. Okay, boleh faham tak sini? Boleh cikgu. So far boleh faham. Boleh cikgu. Okay. Alright. Ini soalan A. Kita tengok soalan B pula. Soalan B pun memang dahsyatnya soalan At least saya tak pernah jumpa soalan macam ni dalam SPM nya level. Tak pernah lagi lah. Sekejap nak cari satu.
Ini ada dua graf. Dua graf, dua garis lengkung. Sebab kalau satu garis lengkung, satu garisan lurus senang sikit nak buat. Satu bentuk macam ni, x kuasa 2 tolak 4x. Okey, so bentuk dia muka senyum. Okey. Muka senyum dekat mana? Dekat 0 dan 4. Cuba faktorkan dia jadi x tolak 4. Okey. Jadi kita tahulah 0 dan 4 dia punya ni. Dan keduanya, ini graf pertama. Graf keduanya, y bersama dengan 2x tolak x kuasa 2. Ini muka sedih. Kalau kita fakturkan dia jadi x 2 tolak x. Bermakna dia muka sedih macam ni. Kita dapat kosong sini dan juga 2 kat sini. Kalau kita gabungkan, dia jadi macam mana? Ini complicated sikit ni. Kita gabungkan, dia akan jadi, okay, yang hitam ni dia sampai 4. Lebih kurang macam ni lah. 0, 4. Ini y bersama dengan x kuasa 2 tolak 4x. Dan yang kedua, dia jadi bentuk macam ni. Sekejap tu dia. Ini 2. Ini y bersama dengan 2x tolak x kuasa 2. Jadi macam mana nak cari ni? Macam mana nak cari? Tu dia. So, kita kena atur strategi lah. Strategi ni macam mana? Strategi dia, kita boleh dividekan kawasan tu kepada beberapa area. Satu, yang ini. Okay, katakanlah ini A. Kalau A tu, kita katakan A. Garisan hijau ni, garisan muka sedih tu, daripada 2 pada 0. 2x tolak x kuasa 2 dx. Okay, kita dapat A. Yang kedua ni complicated juga. Kita cari titik silang dekat sini. Berapa nilai dia? Okay, kita cari nilai dia. Saya tak tahu nilai dia berapa. Katakanlah nilai dia M lah katakan ya. Jadi kita nakkan kawasan, guna pen warna apa pula ni? Biru. Kita nakkan kawasan ini. Tapi nak cari kawasan tu, kita kena cari dulu kesemua ni. Kesemua tu warna kuning tu. Kemudian tolak kawasan ini. Jadi kita namakan ini sebagai B. B adalah bersamaan dengan kawasan luas yang besar. Lebih kurang macam tu. Tolak kawasan yang kecil sikit juga. So itu lebih kurang nilainya. Okay, nilai dia saya tak tahu M tu, saya tak cari pun. M kosong. Sebab di bawah dia kita kena bubuh modulus. M kosong x kuasa 2 tolak 4x dx. Kemudian tolak satu lagi fungsi, iaitu daripada M ke 2. Kita sampai ke sini M daripada M ke 2 sini 2. Untuk fungsi 2x minus x kuasa 2 dx. Modulus juga sebab semuanya bahagian bawah jadi negatif. Okey, so L adalah bersama dengan A tambah B. Kita akan dapat jawapan dia. Okey, saya bagi dulu strategi sini. Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada je. So far tak ada. Tak ada. Okey. Kalau ada masa, try buat. Memang complicated. Kalau siapa boleh buat ni, saya memang respect lah. Cuba buat dululah. Alright. Okey, kalau tak ada, saya nak bergerak. Saya nak bergerak ke topik yang seterusnya, iaitu isi padu janaan. Isi padu janaan daripada kisaran suatu rantau. Okey.
Semua dah cover dah topik ni kan, ataupun dah pun mula cover topik ni kat sekolah, betul tak? Ke ada yang belum? Ya, cikgu. Sudah kan? Baru masuk. Okey. Baru. Kelas saya baru. Alright. Macam nak Okey, kisaran. macam belum cikgu. Apa dia? Macam belum. Macam belum. Okey, tak apa. Saya mula sekali saya nak cerita apa dia isi padu janaan daripada kisaran ni. Saya dah sediakan, saya dah research video YouTube nak tunjuk. Hopefully korang boleh nampak video ni. Sekejap cuba tengok dia punya ni. Boleh nampak dah video dia bergerak? Boleh cikgu. Cuba tengok sekejap dia cerita kat sini. Ni tak ada suara kot ni. Tak ada suara. Okey, tengok macam mana dia buat Ini animation tau. Okey, itu kawasan Balorek tu dia nak kisarkan pada paksi X. Tengok macam mana. Itu dia punya isi padu janaan dia. Boleh nampak tak tu? Nampak cikgu. Itu isi padu janaan apabila satu rantau dikisarkan pada paksi X. Kadang-kadang boleh juga dikisarkan pada paksi Y. Jadi itu bentuk dia. Dia ada lubang kat tengah. Itu complicated sikit lah. Alright, good. Kalau nampak bagus. Okay. Itu isi padu janaan. Saya ada juga buka GeoGebra kat sini. Ada link kat sini. Nanti saya bagi file ni, nanti korang tengok sendiri lah. File video YouTube tu dengan GeoGebra. GeoGebra ni sekejap. Ini dia. Ini payah sikit nak tengok. Macam mana sekejap benda ni boleh di adjust kan. Macam mana? Okey. Cuba tengok macam mana dia roll tu. Dikisarkan isi padu dia. Saya ubah value alpha kat sini, dia akan kisarkan. Kita boleh tengok daripada angle yang berlainan. Tengok di sini pula. Macam itu bentuk dia. Okey, tengok dari depan ni pula. Dari sini pula. Nampak tak? Itu kawasan yang Balorek tu, rantau tu dikisarkan pada paksi X. Macam tu dikisarkan, dia akan jadi satu isi padu janaan. Boleh faham tak ni? Saya bawa dia punya rajah dia macam Pac-Man ni. Kalau tengok dari tepi, itu isi padu janaan. Boleh nampak semua? Nampak cikgu. Okey. Pastikan korang faham apa itu isi padu janaan terlebih dahulu. Okey, ini satu lagi GeoGebra juga. Ini lain sikit. Ini kemudian lah, ini kemudian cerita. Okey, kita kembali pada slide saya Alright, bismillah. Okey, isi padu janaan daripada kisaran satu rantau pada paksi X. Okey, kita ada rantau kat sini. Kita dah tahu dah macam mana nak cari luas kawasan Balorek macam tu daripada B kepada A. Kita dah tahu dah cara dia. Kita dah belajar. Tetapi sekarang ni kita nak kisarkan rantau ni pada paksi X. Kita nak putarkan. Line AB ni tak bergerak, tetapi kawasan yang lengkung tu kita akan tolak dia supaya dia bergerak dan dia berputar keliling paksi X. Okey. Jadi ini kalau nak cari luas dia, kita guna ni lah pengamiran B ke A, Y dengan DX kat sini. Dapatlah luas. Okey, tapi ini isi padu kisaran. Kawasan rantau yang Balorek ni dah kisarkan pada paksi X, dia akan jadi bentuk sebegini. Okey, ini isi padu. Ni maknanya bentuk solid. Tak ada lubang di tengah macam dalam contoh YouTube tadi. Alright, nak cari isi padu janaan, kita guna formula ini. Okey. I bersama dengan
pi y kuasa 2. Pi y kuasa 2 dx. Okey, ini dia formula dia. Dah diberi dah. Okey. Ada siapa-siapa dah guna dah? Dah pernah cari isi padu janaan tak di kelas masing-masing? Guna formula ni. Pernah cikgu. Saya belum. Belum, ada yang belum, ada yang pernah. Okey, tak apa, kita akan buat dalam kelas ni jugalah. Okey, saya tak mau pergi detail sangat tentang konsep dia, tetapi sekejap. Tetapi dia saya tunjuk balik algebra yang saya dah delay tadi tu. Dia berasaskan kepada bentuk silinder. Tengok kita ada garis lengkung ni, nampak garis lengkung ni, ataupun mungkin saya cuba tukarkan garis lengkung bentuk lain. Boleh ke? Tak boleh. Okey, kita ada garis lengkung ni, kita nak kisarkan pada pasti X. Kita bahagikan kepada rantau-rantau yang kecil. Macam kita buat dulu untuk untuk luas, kita buat bentuk 4 segi. 4 segi kecil-kecil. Sekejap kita boleh ni. Okey, saya tunjuk 4 segi untuk cari luas rantau berlorik. Tapi kita guna konsep yang sama. Apabila rantau 4 segi itu dikisarkan pada paksi X, dia akan jadi bentuk silinder. Tengok saya akan cuba rotatekan gambar dia. Nampak ni. Nampak tak bentuk dia bentuk silinder dah. Apabila kawasan segi 4 dikisarkan pada paksi Y, paksi X, dia akan jadi bentuk silinder. Boleh nampak tak sini? Bentuk silinder. Nampak cikgu. Nampak macam bentuk kek. Okey, jadi itu dia punya asas dia, isi padu janaan. Seperti mana kita cari luas rantau berlorik dulu, lagi kita kecilkan dia punya delta X dia ataupun lebar segi 4 tu, lebih tepat kita punya anggaran. Jadi ini anggaran yang sangat kasar sebab kita guna satu lebar segi 4 yang sangat besar. Macam ni ada 2 je silinder kat situ. Tapi jadi dia punya anggarannya sangat-sangat kasar. Kalau kita nak perbaiki anggaran kita buatkan banyak lagi segi 4 dan kita kisarkan, bermakna kita akan dapat banyak silinder pada lebar segi 4 yang kecil. Lagi kecil nilai lebar tu, lagilah dia punya anggaran tu jadi lebih tepat. Okey, ini saya guna kecil sangat dah ni. Kalau saya guna kecil macam ni, kita dah nampak dah bentuk dia, bentuk macam bentuk labu sayung tu. Nampak? Lagi kecil nilai lebar segi 4 yang kita guna, lebih tepat anggaran kita. Jadi itulah dia motivasi di sebalik pengamiran mencari isi padu janaan. Okey. Detail dia sangat-sangat susah nak faham, okey. Sangat-sangat susah nak faham. Jadi tapi inilah dia punya konsep yang sebenarnya. Pengamiran inilah dia konsep sebenarnya. Apabila dia punya lebar segi 4 tu menghampiri kosong. Limit delta X menghampiri kosong. Maka kita akan dapat anggaran yang paling tepat untuk isi padu janaan. Okey, kita berbalik dari sini. Kita jangan risau sangat pasal konsep ni tadi tu. Konsep tadi tu kalau kita dapat faham, kita akan appreciate lebih baik apa itu pengamiran. Kalau tak faham pun tak mengapa. Buat masa ni tak mengapa. Untuk SPM level tak mengapa kalau tak faham itu. Sebab exam SPM dia tak akan tanya soalan tu. SPM nanti dia akan tanya macam mana nak guna formula ni saja. Macam mana nak cari isi padu saja. Itu saja dia akan tanya. Okey? Tapi as you grow older, masuk universiti nanti you kena faham konsep yang saya cerita tadi tu. Okey? Ada apa nak tanya tak? Tak ada cikgu. Okey. Jadi ini isi padu janaan kisaran satu rantau pada pasti X. Kita pun boleh cari isi padu kalau kita kisarkan pada pasti Y.
Okey, ini luas rantau yang apa tu dirangkumi oleh paksi Y dengan garisan lengkung tu daripada B ke A. Jadi kita guna formula ini kita guna dy sebab guna paksi Y kita guna dy. Kita letakkan expression garis lengkung tu dalam sebagai x lah. X bersama dengan gy. Kita letakkan gy dalam tu, kita cari pengambilan, kita dapat luas. Tapi kalau kita tahu nak isi padu kisaran, kita kisarkan rantau ni pada paksi Y, kita akan dapat bentuk sebegini. Dan formula dia lebih kurang serupa saja. Pengamiran daripada B ke A ada pi x kuasa 2. Pi mesti ada. Pi tu dia punya constant. Pemala. Kita boleh letak kat luar daripada pengamiran pembentang apa. Jadi kita kamirkan x kuasa 2. Fungsi x tadi tu kita kuasa 2 kan dia dulu. Kemudian dy. Okey, itu dia punya konsep dia. Kita tengok macam mana nak cari isi padu janaan. Kita tengok contoh. Alright, ini pay close attention sebab nanti korang nak buat latihan nanti. Korang kena tahu macam mana nak buat. Cari isi padu janaan dalam sebutan pi. Selalunya dia tak suruh tukar pi kepada 3.142. Tak perlu. Kita bubuh dari sebutan pi saja. Kalau soalan tu minta kita gantikan pada 3.14, kita gantikanlah. Tapi untuk soalan ni selalunya sebutan pi saja. Cari isi padu janaan dalam sebutan pi bagi rantau yang dibatasi oleh lengkung ini. X kuasa 2 dan X bersama dengan kosong dan X bersama dengan 2 yang dikisarkan sepenuhnya pada paksi X. Okey, jadi kita ada graf ni. Okey, fungsi dia Y bersama dengan 2X kuasa 2 tambah 3. Jadi kita tahu graf dia muka senyum. Sebab perkali pada X kuasa 2 je positif. Muka senyum lah. Maknanya kita akan dapat rantau yang lebih kurang sebegini. Ini Y, ini X. Dan ini sudah tentunya lah 3. Sebab apa? Sebab pintasan Y dia 3. Pintasan Y dia 3. Jadi itu 3 lah. Kemudian ini kosong. Ini 2. 2 sekejap. 2. Alright. So okey. Kawasan ini kita kisarkan pada paksi X. Kita bawa dia pusing pada paksi X. Dia akan jadi bentuk dia lebih kurang beginilah bentuk dia. Okey. Ini garisan putus. Kemudian jadi macam tu. Dan ini dia punya bahagian atas dia, bahagian kanan dia. Dia akan jadi bentuk begitu. Kalau kita kisarkan. Okey. Garisan gambar rajah ni tak penting untuk kita lukis, tetapi dia penting untuk kita dapat imagine, kita dapat masuk dalam kepala bentuk isi padu janaan tu, bentuk dia macam mana, supaya kita lebih memahami lah. Tapi untuk menjawab soalan itu taklah diperlukan sangat. Okey. Jadi cara nak jawab dia isi padu janaan bersamaan dengan guna balik formula tadi tu antara 2 ke 0 pi y kuasa 2 dx. Jadi kita selesaikanlah. Kita letak pi tu kat luar sebab dia pemala, jadi kita boleh letak kat luar. Y kuasa 2 bermakna daripada 2 ke 0 bermakna 2x kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Kuasa 2 ni jangan lupa. Mesti kuasa 2. Kuasa 2 tu mesti ada. Jangan lupa. Alright. Jadi kita kena kembangkan lah. Kembangkan dia. So, pi tu kita letak kat luar. 2, 0. So, jadi apa? 4x kuasa 4
tambah 2 darab 2 dapat 3, 6, 6, 6, 6, 6, 12 lah. 12 X kuasa 2 tambah 9. Okey, siapa yang masih belum reti buat expansion? Buat pengembangan macam ni. Ada yang tak biasa lagi tak? A tambah B kuasa 2 bersama dengan A kuasa 2 tambah 2AB tambah B kuasa 2. Itu dia punya formula dia. Harap-harap okey lah semua. Okey, tapi buat lambat. Buat lambat. Dia- Okey, pi kita letak kat luar. Kita kamirkan. Jadi 4x kuasa 5 per 5 tambah 12 x kuasa 3 per 3 tambah 9x. Okey. 12 dengan 3 tu boleh dipermudahkan, dia jadi 4. Okey, 1. Dia antara 2 dan 0. Jadi bersama dengan pi. Okey, kita gantikanlah nilai 2 tu. 4 2 kuasa 5 per 5 tambah 4 2 kuasa 3. Okey, betul. Tambah 9 darab 2. Satu lagi sebenarnya. Sekejap buat kurungan ni lah. Tolak kosong Apabila kita gantikan kosong, semua jadi kosong lah. Kita selesaikan. Pi kat sini. 2 kuasa 5. 2 kuasa 5 apa? 2 kuasa 2, 4, 4, 8, 16, 32. 4 darab 32. Betul ke 32? 2, 4, 8, 16, 32 betul. Per 5 tambah 4 darab 8 tambah 18. Okey, selesaikan semua ni guna kalkulator. Mana kalkulator saya? Mana slide tadi? Mana dia tadi? Ni dia. 4 darab 32. 128 per 5. 128 per 5 128 per 5 tambah 1632 tambah 18. Tadi berapa? Satu 28 per 5 tambah 32 tambah 18. Hopefully tak ada kesilapan mana-mana. Jadi 75 3 per 5. Okey, jadi 75 3 per 5 pi. Jangan lupa pi. Dan juga jangan lupa unit dia, unit padu. Dah dapat jawapan. Okey, boleh ikut tak ni? Boleh juga. Ada soalan tak? So far tadi je. Tak ada cikgu. Pastikan faham ya. Saya akan tunjukkan 3 contoh sini insya-Allah. Sebab nanti nak buat latihan pula. Okey. Alright, sekarang ni kita nak cari isi padu jenaan apabila dikisarkan pada pasti Y pula. Okey, cari isi padu jenaan dalam sebutan pi juga. Dan sebutan pi, apabila rantai belorit dan rajah di sebelah diputarkan melalui ataupun dikisarkan lah, bukan diputarkan, dikisarkan melalui 360 darjah pada paksi Y. Okey. Kali ni dia dah bagi tahu gambar rajah dia. Dan dia bagi tahu dah fungsi dia apa, Y bersama 6 per X. Jadi kalau kita kisarkan, kita akan dapat bentuk lebih kurang sebeginilah. Kemudian macam tu. Bawah. Kemudian bentuk macam tu. Okey, ni gasan dia belakang. Bentuk lebih kurang begitulah lebih kurang. Okey. Jadi nak cari dia macam mana? Nak cari dia, kita guna I bersamaan dengan daripada 4 ke 1
4 ke 1. Mesti guna dy. Dy maknanya kita nakkan ni y adalah bersama dengan 6 per x, bermakna x adalah bersama dengan 6 per y lah. Yalah. Jadi pi x kuasa 2 dy. X kuasa 2 apa pula? X kuasa 2 adalah bersama dengan 36 per y kuasa 2 ataupun 36 y kuasa negatif 2. Yes, betul. Tadi bersama dengan 41 36 pi y kuasa negatif 2 dy. Okey. So 36 pi tu pemala kita boleh bawa keluar. So jadi 36 pi y kuasa 2 makna y tolak 1 per tolak 1 kat sini antara 4 ke 1. Jadi bersama dengan 36 pi negatif 1 per y 41 sama dengan 36 pi. Okey. Tadi negatif 1 per 4 tolak negatif 1 per 1 sama dengan 36 pi. Maknanya jadi 1 tolak 1 per 4 lah. Ataupun sambung sini. I bersama dengan 36 pi 3 per 4. Okey, jadi kita boleh mudahkan dengan ini. Jadi 18 jadi 9 lah. 9. Bermakna isi padu dia adalah bersama dengan 9 darab 3. Yang tadi jadi apa? Jadi 27. 27 pi 27 pi unit padu. Jadi itu jawapan dia. Okey, boleh faham tak? Boleh ikut tak? Boleh cikgu. Ada soalan apa-apa? Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Alright. Ada satu lagi contoh nak tunjuk sebelum latihan. Okey. Tadi dah ada tunjuk dah isi padu jenaan dikisarkan pada pasti X. Kemudian contoh yang kedua dikisarkan pada pasti Y. Tapi kali ni di lain sikit situasi dia. Ni dia. Kita akan nampak masalah yang lebih kurang serupa apabila kita nak cari luas rantau balorik. Tetapi ini kita bercerita tentang isi padu. Okey Dalam rajah di sebelah ada lengkung Y bersamaan 1/4 X kuasa 2. Garis lengkung warna oranye ni bersilang dengan garis lurus Y bersamaan dengan X pada titik O dan A. A tu sengaja dia tak beritahu. Kita kena carilah tu. Soalan A dia suruh cari koordinat A. Yang soalan B pula dia suruh cari isi padu jenaan dalam sebutan pi apabila rantau balorik dikisarkan pada pasti X sepenuhnya. Okey, kita cari dulu koordinat bagi A. Tak susah. Soalan A ni tak susah. Koordinat A ni macam mana? Maknanya kita ambil dua persamaan tu. Okey, ini persamaan 1 dan persamaan 2 ialah Y bersama dengan X. Kita selesaikan persamaan serentak. Jadi 1 bersama dengan 2. Jadi kita ambil 1/4 X kuasa 2 bersama dengan X. Darab dengan 4 kedua belah jadilah X kuasa 2 bersama dengan 4X. Kita bawakan semua ke kiri jadi X kuasa 2 tolak 4X bersama dengan kosong. Faktorkan jadi X tolak 4 bersama dengan kosong. Bermakna X adalah bersama dengan kosong ataupun X adalah bersama dengan 4. Jadi kosong ni kita dah dapat dah sebenarnya. Tak penting sangatlah sebab ini dia. X bersama kosong kat sini. Sekarang ni yang kita dah tahu itu nilai dia, nilai X titik persilangan tu X ni adalah 4. So kalau X bersama 4, Y bersama dengan apa? Y sudah tentulah bersama dengan 4 juga. Sebab kalau kita masukkan dalam persamaan kedua tu, Y bersama dengan X persamaan kedua tadi tu. Jadi di sini pun nilainya 4. Jadi soalan A, koordinat titik A ialah 4, 4. Siap soalan A. Boleh faham tak?
Faham cikgu? Okay, ni straightforward. Alright. Seterusnya. Okay, sekejap. Okay, kita dah tahu dah nilai dia 44. Saya nak copy sekejap. Okay, kita nak cari isi padu kisaran pula apabila kawasan berlorek itu dikisarkan pada pasti X. Okay. Tengok sini ya. Sekarang ni kita ada dua kawasan kisaran yang kita nak cari. Yang pertama, luas di bawah garis segitiga tu. Okey. Saya nak tanya korang. Kalaulah rantau yang segitiga tu dikisarkan pada X, dia akan jadi bentuk apa? Jadi bentuk apa? Ini kawasan segitiga tadi tu. Dikisarkan pada X, pada paksi X, dia akan jadi bentuk apa? Kon. Kon, exactly. Bentuk kon. Kon jejari dia berapa? Jejari pada asas kon tu berapa? Berapa unit? Maknanya dia suruh cari panjang tu lah. Base dia. Berapa? 4 unit lah. Mana kita dapat? Kita dapat dari sini. Sebab itu koordinat dia, koordinat Y kan. Jadi dia dikisarkan pada pasti X, bermakna jejari dia ialah 4. Okey Boleh Alright. Jejari 4. Formula untuk isi padu kon macam mana? Siapa ingat? Oh, tinggi, sorry. Tinggi kon tu berapa? Tinggi kon berapa? 4 lah juga. Kita dapat dari mana? Kita dapat dari sini. 4 lah sini. 4 kat situ, 4 juga dah situ. Jadi tinggi pun 4. Alright. Jadi berapa isi padu janaan bila kawasan segitiga dikisarkan pada paksi X? Apa dia punya ni? Apa formula dia? Isi padu kon. Berapa? Siapa ingat formula dia? 1/2 J kuasa 2 T. 1/2 1/3. 1/3. Darab dengan Pi J kuasa 2T. Pi J kuasa 2. Pi J tu apa? 4/2. Okey. Kalau tengok buku teks, dia tak guna isi padu kon. Buku teks dia akan buat pengamiran. Boleh juga. Boleh juga. No problem. Boleh. Jawapan ni mesti sama juga. Mungkin saya tunjukkan kedua-dua cara lah. Okey, jadi 4/2 bersama 16, maknanya 16/3 pi unit padu. Okey, betul ke ni? 4/2 apa? 4/2 betul lah. Pi j kuasa 2 betul Pi j kuasa 2 4/16. 16/3 pi. 16/3 pi. Tetapi kenapa dalam buku teks dia tulis 64/3 Kenapa 64/3? Cikgu tak kali dengan T kot. Tak ada tinggi. Oh ya, betul. Betul. Saya terlupa yang tu ya. Betul. Thank you very much. Darab dengan 4, tinggi darab dengan 4. Masya-Allah. So jadi 4/2 darab 4 jadi 4/3 lah. 16 kali 4 64, betul lah. 64/3 pi unit padu. Betul. Thank you. Terlupa nak darab dengan tinggi. Alright.
Jadi itu isi padu janaan apabila kawasan segitiga dikisarkan pada paksi X. Okey, saya tunjukkan satu lagi cara dia guna pengamiran. Doesn't matter, boleh juga buat. Okey. Isi padu kon kita guna daripada 4 ke 0. Pi y squared dx. Jadi tapi y adalah bersama dengan x, itu dia punya fungsi dia. Jadi bersama dengan 4 kosong pi x kuasa 2 dx. Jadi bersama dengan pi x kuasa 3 per 3 4 kosong. Jadi gantikanlah pi 4 per 3 per 3 tolak 0 kuasa 3 per 3. Jadi 4 kuasa 3 bersama dengan 64. Jadi bersamaan dengan 64 per 3 pi unit padu. Okey, ada dua cara boleh buat. Ini cara pertama, ini cara kedua. Mana-mana pun boleh. Ikut keselesaan masing-masing. Jawapan dia tetap sama. Alright. Boleh faham tu? Boleh cikgu. Okey. Boleh cikgu. Okey, kemudian kita nak cari kawasan janaan di bawah kawasan lorik merah ni pula. Di bawah garis lengkung tu pula apabila dikisarkan pada paksi X. Ini kena guna pengamiran. Kita tak boleh guna cara lain. Okey. Jadi kita guna kata kalau ini A lah A. Ini pula B Allah. Kita guna cari isi padu B pula. Allahu Akbar. 4 ke 0. Pi y kuasa 2 dx. Y kuasa 2 tu apa dia? Kita letak pi kat luar. Y kuasa 2. Y adalah bersama dengan 1 per 4 X kuasa 2. Kalau y kuasa 2 sudah tentulah bersamaan dengan x kuasa 4 per 16. Okey. X kuasa 4 per 16 dx. Okey. Kita boleh letak 16 tu kat luar juga sebab dia pemalas saja. Pi per 16. Jadi x kuasa 5 per 5. 40. Alright. Jadi sama dengan pi per 16. 4 kuasa 5 per 5 tolak 0 kuasa 5 per 5. 4 kuasa 5 jadi berapa tu? 4 kuasa 5 1024. Jadi per 5 bersamaan dengan okey, guna kalkulator lah. 1024 per 5 darab 1 per 16. Boleh ke macam ni? 1 per 16 ke kena berkurungan? Sekejap try dulu. 64 per 5. Betul lah tu. 64 per 5. 64 per 5. 64 per 5 pi unit padu. Okey. So itu B. Jadi isi padu janaan. Isi padu janaan sama dengan A yang kon tadi tolak B. Sebab B ni kecil daripada A. Jadi 64 per 3 pi tolak 64 per 5 pi. Jadi berapa? Guna kalkulator kalau tak confident 64 per 5 per 3 per 3 tolak 64 per 5. Jadi bersama dengan 128 per 15. 128 per 15. 128 per 15.
128 per 15 pi unit padu. Ataupun kalau nak tukarkan 88 per 15 pun boleh juga. Bubuh dua-dua sekali lah, just in case kalau examiner suka yang ini ataupun yang ini, bubuh sekali, dua-dua sekali jawapan. Should be okay. Alright. So itu jawapan dia. Boleh faham tak? Okey, faham cikgu. Ada soalan tak sebab nak buat latihan dah ni? Hopefully boleh Okay, kita buat latihan There you go. Latihan ni. Nombor 1. Ini supposed to be yang paling mudah sekali. Okay, mulakan. Kita ada masa lagi 23 minit untuk kelas ni. So, bolehlah spend like 10 minit untuk jawab dua soalan ni. Saya dapat 32/5 cikgu. 32 per 5. 3 per 2 per 5 pi. Pi. Ini kuasa 35 per 5, 32 per 5, sorry. 32 per 5 pi unit padu. Okey, itu satu jawapan. Ada yang dapat lain tak? Okey, siapa yang dapat Saya tadi dapat tu? sama. Dapat sama juga? Okey, yang mana dah selesai A tu buat soalan B pula. Saya cuba tulis jawapan dia kat sini lah. Kalau muat soalan A tu, AC padu. Ni straightforward saja. 2-0. Cikgu, Ya. saya dapat 32/5 Ya. 32 per 5 pi pi. unit padu. Jangan lupa pi Tak berapa pi hilang markah. Okey. Silap pula. X kuasa 4 tolak 6 X kuasa 3 tambah 9 X kuasa 2. Okey, jawapan 32 per 5 pi tu betul Saya dah buat ni dah jawapan dia dekat sebelah graf ni. Nampak comot dah sikit. Tapi hopefully boleh difahami lah. Okey, soalan B. Okey.
Ni pada part si Y 6x pula dah. 6 tolak 2x kuasa 2. Jadi 2 sama dengan 6 tolak y. Jadi x kuasa 2 sama dengan 6 tolak y kuasa 2. Okey. Teruskan. Dah 15 minit Siapa dapat soalan B? Sembilan je. 9 aja. 9 pi unit padu. Yes, 9 pi unit padu. Ada siapa dapat jawapan ini? Lain? Ataupun jawapan yang lain daripada 9 pi? Ingat ini pada dia dikisarkan pada pasti y, jadi kita kena guna dy dan kita kena guna x kuasa 2. Jadi kita kena tukarlah fungsi itu dalam bentuk x kuasa 2. Ada siapa-siapa lagi yang lain dah dapat dah jawapan dia? Belum cikgu. Belum. Macam mana yang lain? Dapat sama cikgu. Dapat juga 9 pi 9 pi unit kuasa 2. Okey. Uliah dapat dah Uliah? Uliah awal tadi cikgu. Oh, Uliah yang awal sekali. Siapa yang tak dapat lagi? Tak kena suara lah. Okey, betul lah tu jawapan 9 pi Jadi kita kena dapatkan x kuasa 2. Macam mana dapat x kuasa 2? Kita aturkan balik persamaan tu. Kita dapat Allahu Akbar, selalu jadi macam ni, sorry. Mana dia hilang? Ni dia. Jadi x kuasa 2 adalah 6 tolak y per 2. Okey, jadi kita yang per 2 ni 6 tolak y per 2 kita boleh letakkan luar lah pi per 2 ni. Jadi kita kamirkan. Jadi 6y tolak y kuasa 2 per 2 daripada 6 kosong. Jadi 6, okey 6y maknanya 6 darab 6 jadi 6 kuasa 2 lah. Ini pun y kuasa 2 jadi 6 kuasa 2 per 2. Kemudian tolak kosong. Jadi pi per 2 bersama dengan 36 tolak 36 per 2. Bersamaan dengan 9 pi unit padu. Jadi itulah jawapan dia. Okay, good. Ada persoalan tak tanya? So far tak ada. Alright. Kita ada 4 minit saja lagi. Okey, apa kata macam ni lah, 4 minit ni tak banyak yang boleh kita discuss. Soalan nombor 2, nombor 3, nombor 4 tu saya bagi homework. Okey, tolong buat sebelum ayat Ahad, kelas kita ayat Ahad. Okey, kalau dapat jawapan dia tolong share sekali dalam grup kita lah, dalam grup WhatsApp kita. Okey, boleh tak?
Boleh cikgu.